Hai, selamat datang ke modul 5 dasar RAT. Pada kali ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang RAT. Mesti anda tertanya, apa itu RAT? Sebelum saya akan menerangkan dengan lebih lanjut apa itu RAT, apa yang anda faham tentang resilient atau dalam bahasa Melayunya, ketahanan? Terdapat pelbagai definisi yang berbeza yang digunakan dalam kajian dan praktikal. Sesetengah orang berfikir resilient itu melakukan yang lebih baik daripada apa yang anda fikirkan apabila diberi keadaan ataupun menyewas kemungkinan. Ketahanan banyak dipertikaikan untuk menjelaskan perbezaan dalam bagaimana individu menghadapi kesusahan ataupun cabaran dengan cara yang lebih baik. Ia juga digunakan dalam pemikiran terhadap sesuatu perkara seperti pelepasan bencana, perancangan inisiatif pembangunan masyarakat, meningkatkan keupayaan anak untuk melantuk kembali dan lain-lain perkara. Definisi daripada ahli psikologi pembangunan iaitu Ann Marston, dia juga ada menggambarkan dan memberitahu iaitu ketahanan atau resilience sebagai ordinary magic, yang bermaksud bahawa dalam banyak-banyak kes hasil dari ketahanan itu tidak datang dari sesuatu yang mencabar ataupun boleh katakan sesuatu yang kritikal atau tragis, yang macam orang boleh katakan bumi yang hancur. Ia cuma perkara yang biasa yang berlaku pada setiap hari dalam kehidupan seharian, sepertinya guru memberi perhatian yang lebih baik kepada anak yang kurang bernasib baik. Marston juga menerangkannya sebagai penyesuaian positif kepada kesusahan walaupun ancaman serius kepada adaptasi ataupun pembangunan. Menurut Dr. Firdaus Abdulghani, iaitu pakar perunding psikiatris Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, resilient adalah satu proses yang membolehkan seseorang itu menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan kesukaran, trauma atau tekanan. Ia membolehkan kita untuk bangun semula selepas mengalami masa yang sukar. Itu salah satu definisi oleh Dr. Firdaus Abdulghani. Mempunyai daya tahan yang baik bukan bermaksud seseorang itu tidak menghadapi isu atau tekanan, tetapi ia membantu kita untuk mengatasi tekanan dengan cara yang lebih baik tanpa mencecaskan seseorang individu tersebut dari segi fizikal atau mental. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang alat penilaian resilient atau dalam bahasa Inggerisnya Resilient Assessment Tool, RAT. RAT merupakan penilaian kendiri yang membantu anda semua untuk mengenal pasti markah anda sendiri dan mengenal pasti diri sendiri yang berkaitan dengan daya ketahanan. Ia juga memberi pengetahuan yang luas dan mendalam tentang daya ketahanan. Ini merupakan satu kaedah untuk mendapatkan bayangan di bahagian mana yang anda patut selakan dan di manakah anda patut fokus dalam diri anda. RAT dibina berdasarkan model kotak magic yang dihasilkan oleh Andy Art, Derek Bicco dan Helen Thomas pada tahun 2007. RAT juga diwujudkan dengan kerjasama antara beberapa orang terkuat dari beberapa negara iaitu Malaysia, Turki dan United Kingdom. Orang-orang yang terlibat dari Malaysia iaitu pensyarah-pensyarah dari UNIMAS iaitu Dr. Amalia Madihi, Dr. Salma Muhammad Yusof, Dr. Jamayah Sali dan Puan Nur Rasila Muhammad Said. RAT ini juga dibina melalui satu kajian yang melibatkan silang budaya antara budaya barat dan budaya bukan barat. Dan kajian ini dilakukan untuk menyesuaikan research framework yang berlaku dalam orientasi kehidupan bukan barat. Hal ini juga menggalakkan kesetaraan dengan menyokong orang untuk bertindak dengan lebih dekat dan meneruskan usaha mereka untuk membina ketahanan dalam diri mereka. Untuk pengetahuan anda semua, RAT mengandungi 43 item dan melibatkan 5 domain daya tahan iaitu keperluan asal, kesempurnaan, pembelajaran, daya tindak dan kenderi utama. Jawapan adalah berdasarkan skala Likert 1 hingga 7. 1 menunjukkan sangat tidak seperti saya, manakala 7 menunjukkan sangat seperti saya.
Setiap item merangkumi domain-domain yang ditetapkan. Sebagai contoh, item 1 hingga 9 untuk domain keperluan asas, item 10 hingga 21 untuk domain kesepunyaan dan sebagainya. Setiap domain akan dijumlahkan mengikut item yang ditetapkan untuk mendapatkan skor keseluruhan, dan jumlah tersebut akan tergolong dalam kategori skor yang disediakan. Sebagai contoh, skor keseluruhan bagi CA adalah 55. Oleh itu, beliau berada dalam kategori skor rendah dan menunjukkan CA mempunyai daya ketahanan yang rendah. Seperti kita semua tahu, sekarang seluruh dunia menghadapi keadaan yang mencabar dengan kewujudan COVID-19 sehingga menyebabkan ramai orang mengalami saat yang sukar dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kehilangan kerja, kematian orang yang tersayang, mengalami penyakit yang serius dan lain-lain. Bagaimana kita menghadapi situasi tersebut? Mesti anda semua tertanya-tanya, macam mana kita nak menghadapi situasi seperti ini? Walaupun mengalami situasi yang sama, tapi setiap individu akan ada reaksi emosi yang berbeza kerana ia bergantung kepada daya ketahanan mental atau resilience seseorang. Dengan penjagaan diri yang lebih baik dapat membina daya ketahanan yang lebih kuat. Hal ini kerana tidak ada siapa pun yang mampu menjaga diri kita sebaik diri kita sendiri. Hanya kita yang tahu apa yang terbaik untuk diri kita dari segi kehendak, kekuatan dan kelemahan diri. Emosi dan keperluan diri perlu diambil berat dan melibatkan diri kita untuk aktiviti yang menyeronokkan, kerana ini dapat meningkatkan daya ketahanan atau resilient dalam kehidupan diri kita. Dan tidak lupa juga dengan kesihatan fizikal yang perlu dititik beratkan. Apabila kesihatan fizikal dan mental kita dalam keadaan baik, ia akan membantu kita untuk menjadi lebih kuat ketika menghadapi cabaran yang akan datang.